2, 1. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Muhammad Amir Iqmal bin Arsyad, nombor matrik 290184 bersama dengan ahli kumpulan saya, Muhammad Azmi bin Abu Husin 290409, Nurul Atika binti Muhammad Syabri 290231 dan Nurul Natasha binti Muhammad Muhyiddin 290494. Kami akan menerangkan tentang isu rasuah yang berluasa dalam SPRM untuk subjek GMGM 3013. Untuk isu dan latar belakang, pertama, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan sebuah badan tunggal dan bebas yang bertanggungjawab mengendalikan kes-kes berkaitan rasuah serta menjadi teras utama dalam inisiatif anti rasuah di Malaysia. Peranan utama SPRM adalah membanteras rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di Malaysia dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip bebas, telus dan profesional. Penubuhan entiti pencegahan rasuah di Malaysia bermula dengan sebuah unit kecil di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM yang bertanggungjawab dalam aktiviti pencegahan rasuah. Muhammad 2023 menyatakan masalah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa semakin membimbangkan di semua sektor, termasuk sektor awam, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan swasta. Isu rasuah dalam perkhidmatan awam menarik perhatian ramai kerana sektor ini dekat dengan masyarakat, terutama apabila melibatkan program dan projek yang besar yang memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat dan pembangunan negara. Seperti yang dilihat di flipbook, terdapat 5 isu dan latar belakang tersebut. Jadi untuk kesan-kesan rasuah saya serahkan kepada rakan saya Azmi. Terima kasih Amirul. Okay, saya Muhammad Azmi bin Abu Husin, nombor matrik 290409. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan terhadap rasuah. Okay, kat sini kita boleh tengok ada 3 kesan, iaitu tak ada kesan terhadap individu, yang kedua kesan terhadap masyarakat, yang ketiga kesan terhadap keselamatan negara. Okey, yang pertama kesan terhadap individu, ia boleh menyebabkan hilang kepercayaan, yang kedua boleh menyebabkan hidup tertekan, hilang keluarga dan rakan, serta reputasi boleh jatuh dan dipandang hina terhadap masyarakat. Hal ini juga boleh menjejaskan maruah keluarga. Okey, yang kedua, kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap masyarakat, yang pertama, perkhidmatan boleh menjadi tidak cekap. Seterusnya yang kedua, sistem, prosedur dan peraturan akan menjadi tidak berkesan. Yang ketiga, hilang kepercayaan pelanggan dan ataupun orang awam terhadap kerajaan. Yang keempat, boleh merosakkan imej jabatan dan organisasi. Yang kelima, wujud ketidakadilan dalam perkhidmatan. Yang ketiga, kesan terhadap keselamatan negara. Kesan terhadap keselamatan negara, ia boleh merosakkan dan menjejaskan ekosistem negara. Yang kedua, ia boleh menyebabkan ataupun menghasilkan bangunan dan infrastruktur yang tidak bermutu serta membahayakan. Yang ketiga, kegiatan penyeludupan senjata api, dadah, judi dan pelacuran juga akan menjadi berleluasa. Dan akhir sekali, boleh menyebabkan berlaku pergolakan sosial dan rusuhan akibat rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan. Seterusnya, saya akan pas kepada kawan saya. Atika, silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Atika binti Muhammad Syabri, nombor matrik 290231. Okay, saya akan bacakan tentang langkah-langkah mengatasi gejala rasuah di organisasi. Okey, sebagai langkah awal dicadangkan agar semua jabatan kerajaan, terutamanya agensi penguatkuasaan yang sering terdedah kepada risiko
rasuah dan adalah salah guna kuasa. Melaksanakan program pembersihan dalaman secara menyeluruh. Dan yang kedua adalah segera cari dan kenal pasti individu yang menjadi virus dalam agensi masing-masing sebelum masalah ini merebak dan sukar dikawal. Okey, itu je antara langkah-langkah mengatasi. Saya akan serahkan kepada untuk orang seterusnya. Okey, terima kasih Natasha. Baik, daripada apa semua yang diterangkan berkenaan dengan isu, kesan, cara mengatasi, saya boleh simpulkan usaha untuk meningkatkan kesedaran setiap pekerja mengenai tanggungjawab, amanah dan keburukan rasuah perlu dijalankan secara berkala dan berterusan sebagai aktiviti rutin di setiap agensi kerajaan sebagai langkah pencegahan selagi kita tidak memperbaiki dan menutup kelemahan dalam sistem serta menangani masalah sikap dan ketamakan individu. Selagi itu, kita tidak akan berjaya mengatasi masalah rasuah di negara ini. Oleh itu, setiap individu, agensi kerajaan dan swasta serta pihak berkuasa perlu memberi perhatian kepada langkah drastik yang sistematik sebagai komitmen untuk mencegah rasuah dari akar umbi. Baik, jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.